Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama-sama dalam menambahkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah dengan ilmu yang bermanfaat ini dan terus beramal dan terus mendapat kebaikan dan ganjaran pahala sehingga diberatkan timbangan kita di mizan hasanat kita di akhirat kelak dan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran yang lepas kita telah membaca sebahagian daripada ayat surah Al-A'la yang mana ianya merupakan di antara surah-surah yang pendek, yang ringkas yang dibacakan dalam siri solat sembahyang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membacanya. Kemudian kita melihat mukaddimah pembukaan bacaan ayat itu bermula dengan sabbihisma rabbikal a'la yang disebutkan oleh ulama tafsir dalam bab ini. Dia termasuk dalam surah musabbihat, yakni yang disebutkan kalimah tasbih. Apa dia kalimah tasbih itu? Ialah satu kalimah mengagungkan Allah, membersihkan Allah, menyucikan Allah ya dari sifat-sifat kelemahan. Oleh kerana itu kita bertasbih subhanallah, itu kalimah itu menjadi agung disebabkan kita mengagungkan Allah dengan sifat yang Allah agungkan dirinya sendiri. Kita tak mampu untuk memuji Allah sebagaimana Allah memujikan diri sendiri. Ya. Dan kalau kita puji bagaimana sekali hebat sekalipun, masih lagi tidak sama pujian kita itu dengan Allah memuji dirinya sendiri. Oleh kerana itu, kalimah tasbih ya merupakan satu kalimah agung yang mesti kita ada dalil juga. Ya, bukan main tasbih sesuka hati. Ya. Dan di sinilah kita melihat apabila Allah memuji dirinya di dalam surah Al-A'la. Kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan lalu dijadikan rumput-rumputan itu kering kehitam-hitaman. Kami membaca Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah menghendakinya, sesungguhnya Dia maha mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Baik. Pada pelajaran yang lepas kita telah menegaskan bahawa ayat ini ayat musabbihat, namun hadis yang meriwayatkan ayat musabbihat yang ada 7 ayat itu, ya 7 surah itu merupakan kedudukan hadis itu dhaif. Namun begitu, kalimah ini merupakan kalimah yang agung, yang tidak dinafikan kerana kalimah ini adalah kalimah yang menyucikan Allah. Apabila Allah memulakan dengan kalimah sabbihisma rabbikal a'la, iaitu sucikanlah nama Tuhanmu, yakni Rabb yang maha tinggi.
kalimah yang disebutkan sebagai Tuhan itu diletakkan Rabb supaya kita memahami apakah makna Rabb. Kerana ilah pun Rabb, ilah itu Tuhan, Rabb itu Tuhan dalam bahasa Melayu. Sampai kita tidak mampu untuk memikirkan atau membezakan antara kalimah Tuhan dalam bab ilah dan kalimah Tuhan dalam bab Rabb. Kerana kalimah Tuhan dalam bab Rabb ini adalah satu kalimah yang agung, yang mana Allah itu adalah Tuhan yang maha berkuasa, yang mampu melakukan apa saja, yang mana makhluk tidak mampu untuk menyainginya, yang mana makhluk tidak mampu untuk melakukannya. Hanya Allah sahaja yang mampu. Kita menyaksikan dalam bab hidup dan mati, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah yang menyembuhkan, hanya Allah yang menyakitkan, dan hanya Allah lah segala-gala kehebatan dan tidak ada kekurangan baginya. Jadi ini merupakan satu kalimah Tuhan Rabb yang disebutkan sebagai tasbih, memujinya. Oleh kerana kita dah mengenali Allah dengan sifat yang maha agung itu, maka yang layak menjadi Tuhan hanya Dia, tak ada orang lain. Jadi kepadanya kita bergantung, kepadanya kita mengharapkan segala pertolongan, segala-galanya. Ya. Kadang-kadang jiwa kita syaitan mengganggu dalam bab ini, ya, masih lagi mengaitkan si fulan ataupun sesuatu yang boleh mendatangkan manfaat. Tak, letakkan dahulu Allah. Bayangkan Allah boleh menyelamatkan dengan kekuasaan dan kehebatan, kekuatan yang tidak ada tolok banding. Allah boleh menyelamatkan Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan paus yang tidak ada harapan kalau ikutkan kaedahnya. Ya. Allah boleh menyelamatkan Nabi Ibrahim dari dibakar hidup-hidup, yang mana pada adatnya tidak ada siapa yang mampu untuk menyelamatkan dirinya dari api yang menyala-nyala. Subhanallah. Allah, segala-galanya kekuatan milik Allah. Oleh kerana itu, apabila kita kenal Allah sebagai Tuhan yang maha agung, yang maha hebat, ya, kalimah Rabb itu, maka adakah layak selain daripada Allah kita berdoa, kita meminta, kita mengharap? Tak layak, dia jatuh tak layak. Hari ini kita minta pada si fulan, tiba-tiba si fulan tu sakit. Sudah, nak minta pada siapa pula? Dulu kamu berharap pada si fulan. Minta kepada wali, mayat ataupun roh, kononnya dia tu seorang wali yang mana untuk meminta untuk menyihatkan diri, ya, berdoa kepada wali, mayat ataupun kubur si wali. Entah-entah wali itu pun mati dalam keadaan sakit, dia sendiri tak boleh nak menyihatkan tubuh badannya. Oleh kerana itu, ya, hakikatnya bahawa kebenaran ialah milik Allah. Segala-gala kekuatan hanya milik Allah. Bila kita tahu milik Allah itu dengan sebenar-benarnya, adalah mustahil kita akan mengambil selain daripada Allah. Tetapi ingat, tuan-tuan dan perempuan, pada kita adalah mustahil. Tetapi itulah yang berlaku kepada golongan kafir Quraisy pada satu ketika dahulu, yang menjadikan selain daripada Allah itu Tuhan untuk disembah. Dah tahu dah Allah itu maha hebat, segala-galanya, tetapi masih lagi nakkan ada Tuhan yang lain. Ini na'udzubillah keyakinan dalam tauhid rububiyah yang tidak lengkap. Apabila Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi, satu kalimah yang menunjukkan kehebatan satu kuasa yang besar mencipta langit dan bumi, mereka akan mengiktirafkan, iaitu Allah. Tetapi kenapa mereka ambil yang lain untuk diharapkan untuk melepaskan segala musibah dan mendapatkan manfaat? Itu yang menyebabkan jadi syirik. Baik, jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, dalam bab mengagungkan Allah, ya, dalam bab beriman dengan Allah dari sudut tauhid rububiyah, orang kafir pun beriman. Tetapi kita beriman dalam bab tauhid rububiyah dengan betul-betul, dan insya-Allah tauhid pada uluhiyahnya, insya-Allah kita tak akan melakukan syirik.
Itu yang kita nak. Supaya Allah itu diletakkan pada tempat yang betul. Baik. Apabila Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, ya, sucikalah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Al-a'la sama ada pada zatnya ataupun pada sifatnya, itulah milik Allah yang maha tinggi. Tinggi dari segala-galanya, tinggi dengan kehebatannya, kemuncak kehebatannya, kemuncak segala-galanya lah. Ya, senang cerita bahawa kita mengangkat Allah dengan secara yang betul. Maka di situ kita disunnahkan atau kita diarahkan untuk memuji Allah dengan cara yang betul. Maka hendaklah puji Allah dengan cara yang betul seperti mana yang diwaritkan di dalam hadis. Jadi kalau kita baca memuji Allah, subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu semua adalah segala perkara yang diwaritkan dalam hadis jika untuk nak dijadikan zikir harian kita. Ya, zikir harian kita. Jadi dia tak boleh, ya, subhana rabbiyal a'la, subhanallah, ni jadi hu ke pula macam mana ke, kita pun tak tahu. Ya, jadi tak boleh. Lepas tu kita dah katakan bila kita beramal dengan zikir-zikir yang ditetapkan oleh syarak, mesti ikut caranya. Dia tak boleh subhanallah, subhanallah. Kita menyanyi kan. Sedap ustaz, itulah masalah kita. Jiwa kita suka kepada kesedapan begitu. Sedangkan bagi kita wahyu Allah itulah yang perlu diutamakan. Bukan kesedapan lagu-lagu tu, ya, yang menyebabkan akhirnya golongan-golongan sufi beribadah dengan lagu-lagu sahaja. Ya, na'udzubillah, dengan lagu bergoyang-goyang, berjoget-joget, kalimah dia berbagai-bagai. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Rasulullah dan insya-Allah kita akan terselamat dari segala kesilapan yang bakal kita lakukan ataupun kita telah lakukan. Dan ingat, jangan tersilap dalam bab amalan-amalan. Jika tersilap, maksudnya tersilap itu kita yang buat saja-saja ataupun kita rasa baik, dia akan menyebabkan kita menjadi orang seperti orang Khawarij. Ya, yang pernah kita cerita tu kan, ya, yang ditegur oleh Abdullah ibn Mas'ud ataupun yang bersamanya Abu Musa Sy'ari. Ya, hanya teknikal cara, tetapi ini ibadat. Ya, ibadat. Tuan-tuan dan perempuan elektrik pun kalau tersilap meletup, ya, tersilap pasang meletup. Ibadat begitu juga, hubungan dengan Allah berbahaya kalau kita tersilap. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Jadi subhana rabbiyal a'la itu di antara pujian-pujian yang kita berikan kepada Allah, yang mana dibacakan di dalam sujud kita. Okey. Jadi kalimah ini di antara kalimah yang terbaik. Ya. Kalimah yang terbaik yang mana Allah ajarkan kepada kita melalui lisan Rasulullah, buat sahaja walaupun pendek tetapi ganjarannya besar. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Bara Ibn Azib yang menyatakan kalimatani, ya Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani 'inda Rahman. Ya, dua kalimah yang begitu ringan pada lidah dan berat pada timbangan. Pertama, kalau kita beriman dengan hadis tu, terus kita yakin bahawa itu adalah betul. Ya. Dan dicintai oleh Ar-Rahman. Bayangkan, tuan-tuan dan perempuan, kita nak mencintai, nakkan Allah mencintai kita, nakkan Allah sayangkan kita, nakkan Allah menyebut kita di majlisnya dia di atas langit sana. Tetapi kenapa kalimah hadis yang sahih ini tidak dijadikan bekalan? Pergi ambil kalimah-kalimah yang tidak ada fungsinya. Kalimah-kalimah yang direka oleh manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab. Rasulullah dah mengatakan, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azimi. Dua kalimah ini merupakan kalimah yang agung yang bakal memberatkan timbangan. Al-mizan.
yang besarnya sebesar-besarnya yang disebutkan dalam hadis, kalau diletakkan 7 petala langit dan bumi masih lagi tidak memenuhinya. Boleh bayang kita berada di atas galaksi sana melihat kehebatan kejadian langit dan bumi, kedudukan langit pertama, kedua kita sampai ke 7 dan bumi kita, tiba-tiba pada mizan tidak memenuhinya lagi. Lalu kita baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azimi sekali saja dah memberatkan timbangan. Bagaimana kalau kita sentiasa mengucapnya. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran pahala yang dijanjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Berat timbangan kita. Confirm berat. Berbandingkan tuan-tuan dan perempuan membaca kalimah yang tak ada usulnya. Ada usulnya. Kat mana datang tu? English, WHO. Who are you? Kan? Ha. Cik buat dalam WhatsApp. Ha. Apa mereka kata? Dia ni gelak kan? Bukan zikir. Itu kalimah-kalimah yang tidak ada nasnya. Lantaklah diambil kata kitab si fulan. Kita nak diambilkan dari kitab, sama ada kitabullah atau hadis Rasulullah yang sahihah sahaja. Baik. Jadi Imam Ibn Katsir mengatakan di antara tentang ayat Maha Suci, Rabbmu yang Maha Tinggi, Qatadah berkata telah diriwayatkan kepada kami bahawa apabila Nabi membacanya lalu beliau mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Ya, Subhana Rabbiyal A'la. Maka bila sebenarnya di dalam solat ataupun di luar solat, bila kita mendengar bacaan-bacaan yang begitu, seperti baca Sabbihisma Rabbikal A'la, lalu kita dibenarkan untuk membacanya Subhana Rabbiyal A'la. Ataupun pada ayat-ayat yang berkaitan azab neraka, minta perlindungan Allah dari azab neraka. Ataupun ayat-ayat berkaitan dengan syurga, kita meminta kepada Allah ayat-ayat yang berkaitan dengan syurga ini dengan membaca, minta kepada Allah, Allahumma adkhilni jannah misalnya. Ya, begitu kedudukannya. Di luar ataupun di dalam solat tidak menjadi masalah. Kemudian Allah mengatakan dalam firman-Nya, Allazi khalaqa fasawwa, yakni yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Ini di antara perkara yang agak menarik yang perlu kita ketahui tentang penciptaan yang Allah jadikan dan takdir dan penumbuhan tumbuh-tumbuhan. Tuan-tuan dan perempuan, Allah telah menjadikan alam semesta ini melalui hadis-hadis yang sahih, ya, mengisyaratkan beberapa perkara. Kejadian itu agak menarik. Ya. Siapakah dulu penciptaan di makhluk Allah ini? Selain daripada Allah dikategorikan makhluk, cuma berbeza-beza. Ada yang yang penting semua dijadikan, kecuali Allah. Yang lain semua dijadikan, cuma selepas jadi ada yang tak ada. Selepas jadi dia ada, berkekalan. Asalnya tak ada tetapi kemudian ada. Ya. Begitu juga mulanya dijadikan, kemudian ada, tak ada, ada. Macam manusia. Ya, dijadikan mula-mula ada, kemudian kita akan mati, mula-mula tak ada. Ya, lepas tu dihidupkan sekarang ini, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan semula. Itu dia kejadian-kejadian. Baik. Cuma di dalam kejadian-kejadian yang Allah ciptakan makhluk-makhluknya, ada yang dahulu, ada yang kemudian. Baik, kita lihat dalam hadis ini. Sebagaimana hadis yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abdullah ibnu Amr, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha qaddara maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanatin wa kana arshuhu 'alal ma'. Sesungguhnya Allah telah menentukan takdir seluruh makhluk sebelum dia mencipta langit dan bumi dalam jaraknya 50,000 tahun. Dan arasnya berada di atas air. Menarik sekali.
Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, hadis yang dirawayat oleh Muslim, pertama, kita beriman. Kerana ianya termasuk persoalan ghaib. Ya, alam roh pun tak ada lagi itu. Belum diciptakan. Apabila Rasulullah mengatakan Inna Allah, sesungguhnya Allah, ketetapan sesungguhnya Allah telah menetapkan, menentukan takdir seluruh makhluk. Seluruh makhluk, tak kira kita, kucing, ayam, nyamuk, monyet, kuman, apa lagi, COVID-19, semua telah ditetapkan oleh Allah. Berarti dah ada dah benda tu di sisi Ar-Rahman, ya. Dan Allah tetapkan ajal kita, rezeki kita, baik buruk kita, semuanya dah ditetapkan. Cuma kita yang mengalunkan dia. Ya, baik. Sebelum kejadian langit dan bumi selama 50,000 tahun. Subhanallah. Bagaimana program yang Allah lakukan begitu dahsyat. Itu nama plan yang kita plan sebelum kita ni plan, kan. Allah buat dengan keagungannya. Jangan bicara. Dan lepas tu apa dikata? Wa kana, adalah arasnya di atas air. Ini di antara makhluk-makhluk yang Allah jadikan dahulu sebelum diciptakan langit dan bumi. Apa dia? Arash dan air. Ingat ya, ini dua perkara ni dijadikan sebelum bi-khamsina alfasanah. Ya, sebelum 50,000 tahun sebelum dijadikan bumi, langit dan bumi, Allah telah menjadikan arasnya dan menjadikan air. Arasnya di atas air. Bagaimana? Beriman saja, jangan banyak cakap. Kita bukan nampak benda tu. Allah kata, ya, jadikan orang yang membenarkan kalam Allah, kalam Rasulullah, walaupun kita tak nampak. Kerana bukan tujuan, ya, bila dikatakan untuk kita mesti nampak, mesti percaya. Tu dia COVID-19 sampai sudah, ya, mata kita ni ada nampak. Tapi dah kena kuarantin seminggu, 2 minggu, kan. Ada nampak? Tak nampak. Tapi macam mana kita boleh beriman? Kita rasa, kan. Begitu juga dalam bab ini. Tak nampak tapi beriman. Itu yang paling penting. Itu dalam tubuh badan kita ni. Peredaran darahnya, peredaran berbagai-bagai sampai kita makan tu ke mana dia pergi. Kita pun tak tahu. Tahulah dia ikut saluran perut. Tapi prosesnya itu boleh pula kita beriman. Macam mana beriman? Kenyang. Itu beriman dia. Ya, lepas tu buang air. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, kenapa bila sampai Allah yang mencipta makhluk-makhluknya, di antaranya arasnya, di antaranya air, di antara yang dijadikan awal apa dia? Satu lagi, qalam. Ya, qalam. Maka ianya merupakan perkara yang mesti diimani, bukan untuk mencari apa, bagaimana apa semua itu, tidak boleh. Okey? Dan ini berkaitan dengan, selepas kejadian, setelah Allah meletakkan 50,000 tahun di sisi Ar-Rahman, ke di sisi kita? Tak. Matahari tak ada ketika itu untuk dibicarakan satu hari. Tak ada. Tetapi dengan ukuran apa? Serahkan ilmu itu kepada Allah. Jangan kita pula nak pandai-pandai. Pasal kalau ada hari di dunia ini dikira dengan matahari keluar masuk, maka cukup 50 tahun, kan. Itu kita. Tetapi di sisi Ar-Rahman, wallahu a'lam. Rasulullah kata begitu, begitulah kita. Subhanallah. Dan sehari di sisi Ar-Rahman berapa lama? Sehari di sisi Ar-Rahman berapa lama? 1000 tahun. Sehari di sisi Ar-Rahman, 1000 tahun di sisi kita. Dengan arti kata kalau 50,000 tahun ini di sisi kita, subhanallah, kali-kalah. Ya, kali-kalah. Baik. Apabila ayat ini menyebutkan berkaitan dengan kejadian-kejadian makhluk ini, ya, saya tertarik di dalam surah Fussilat. Cuba tengok surah Fussilat.
Ayat yang ke-9, surah yang ke-41, juzuk 24, muka surat 477. Jumpa ya. Kita ambilkan ayat yang ke-9. Ini dia kejadian alam semesta yang mana Allah ceritakan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Maaf, suara tak apa-apa ni. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya, yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam, yakni pencipta yang mampu menciptakan alam semesta yang dikatakan ini bumi pertama sekali dalam 2 masa. Kalau ikut ayat ni, apa yang dicipta dulu? Bumi. Ya. Okey? Betul ke? Kalau ikutkan ayat begitu. Ya. Sesungguhnya, adakah kamu, katakanlah sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menjadikan, menciptakan bumi dalam 2 masa? Menciptakan bumi dalam 2 masa. Bagaimana? Bagaimana? Beriman. Ya, tak mampu. Kita bukan ahli fizik. Ya. Yang macam teori Big Bang tu kan, itu hanya pandangan, tapi kita akan kupaskan sedikit dalam bab itu. Tetapi dalam bab ini dikatakan 2 peringkat. Itu pun teori Big Bang yang diterangkan oleh Stephen Hawking itu pun mengiktirafkan bahawa setiap detik, ya, letupan tu, ya, Big Bang tu, letupan berlaku tu, setiap second itu ada fungsinya. Kalau terlari 1 second atau terlewat 1 second, alam semesta ni tidak akan terbentuk. Tapi dia tak nak beriman, penciptanya itu. Ya, masih lagi dia tidak beriman. Walaupun dah cacat, dia tak nak beriman. Dia dah tahu mustahil benda ni boleh sesuka hati meletup macam itu, tanpa ada program yang ditetapkan. Okey? Jadi, ayat ini mengatakan dijadikan bumi dalam 2 masa. Yang kita lihat 2 peringkat itu adalah berbentuk sebiji bulat. Ya. Itu ada kata bumi lepel lah, apalah. Wallahu alam. Ya, secara kasar kita melihat bumi ini berbentuk bulat. Planet-planet ini berbentuk bulat. Walaupun ada yang oval ke apa semua tu, tetapi hakikatnya kebanyakan berbentuk bulat. Tak ada pula jumpa ada ke yang saintis jumpa planet berbentuk 4 segi. Tak ada lagi kan? 3 segi. Ya. Ada? Tak ada? Orang ada? 3 suku ada. Orang ada 3 suku. Baik. Baik. Kemudian Allah katakan lagi. Lihat, perhatikan. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung ganang yang kukuh di atasnya. Dia memberkatinya. Saya baca perlahan-perlahan supaya difahami ya. Dijadikan gunung ganang dan diberkati gunung ganang tu. Oleh kerana tu, gunung ganang adalah benda yang tidak boleh dipermainkan. Maksudnya, pergi nak redah saja. Ya, gunung ganang Bukit Bakau tu dia pergi tebang, tanam durian king. Tak boleh. Dia mesti dapat keizinan dari pihak tertentu yang berkewajipan untuk menjaga. Kalau tidak, habis akan berlaku kerosakan di muka bumi. Ini di antara tempat-tempat yang tidak boleh sesuka hati manusia mencerobohinya. Tapi bila dah ada rasuah, dicerobohnya. Itu yang jadi masalah. Kalau yang degil pun ceroboh juga.
Itu satu bab yang kena faham elok-elok. Kalau tidak akan hancur bumi ini. Kenapa? Kerana dia bersifat diberkati dan dia bersifat pasak, paku di muka bumi. Ya, bayangkan, cabut paku. Apa berlaku? Goyang. Cabut paku lagi, apa berlaku? Tumbang, kan? Begitulah kedudukannya. Okey? Lepas tu Allah katakan apa? Dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya. Semuanya itu dalam 4 masa. Okey, dengar ya baik-baik. Dia menentukan kadar makanan pada penghuni-penghuninya. Siapa penghuni bumi ini? Jin, manusia, ikan, kucing, ayam, apa lagi? Ya, kuman-kuman, semuanya telah diprogramkan oleh Allah. Rezeki kita ada. Jangan takut. Rezeki kita telah ditetapkan, cuma jalan dan ada jalan lain. Itu yang diberikan, yang terpulang kepada kita yang berusaha. Ada pula sifat-sifatnya. Secara kasar, kita ni rezeki dah ada. Sehingga bila sampai masa, ya, rezeki yang terakhir, sebiji nasi pun takkan boleh masuk dalam mulut, setitik air tak boleh masuk, oksigen tak boleh masuk, habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak tak? Kejadian ini Allah ceritakan dah ditetapkan. Oleh kerana itu kalau kita makan ikan keli tadi tu, tadi pula bila makan ikan keli, ya, telah diprogramkan oleh Allah dahulu lagi ikan tu hidup untuk kita. Orang lain takkan ambil. Ya, bertengkarlah, bergaduhlah dengan kucing. Ya, tetap kita punya, maka kita boleh makan. Bergaduhlah dengan kucing, kalau bukan rezeki kita, kucing bawa lari. Dah rezeki. Allah dah tetapkan semua program ni. Selama 2 masa. 2 masa diambilkan kejadian alam, bulatnya bumi. Lepas tu 2 masa, yakni inti dalam bumi itu semua dijadikan. Besi, keluli, timah, apa lagi yang ada dalam bumi ini, ya, gas nadirnya apa semua dibuat dalam 2 masa. Kemudian dibuatkan pula di atasnya dengan gunung ganang, sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan dalam 2 masa. Di situ kita lihat ya kejadian bila disebutkan rezeki ini termasuk binatang-binatang ternakan. Jadi dengan arti kata lain, binatang-binatang ini terjadi pada waktu itu. Pokok-pokok terjadi pada waktu itu. Seolah-olah serentak. Jin tak tahu bila dijadikan. Tapi bila kita lihat manusia kemudian. Malaikat dahulu. Okey? Baik, kita lihat balik. Jadi itu dia 4 masa. Kemudian Allah mengatakan, Summa stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'a aw karha qalata ataina ta'i'in. Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Okey, dia menuju ke langit. Jangan bicara beriman. Kalau kita bicara, dia akan jadi macam kita teringat kita menujulah. Ya, roket menuju ke apa tak. Jangan, beriman sahaja. Dan di waktu itu langit dalam keadaan dukhan, berasap. Dan Allah buktikan sampai sekarang, di langit sana masih ada lagi kesan asap yang disebutkan nibula. Masih ada lagi kesan asap. Kemudian Allah mengatakan, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati ataupun terpaksa. Kedua-duanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Ya, subhanallah. Ini 2 makhluk yang Allah berikan kehebatan boleh berbicara. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, beriman cukup. Cantiklah akidah ahli sunnah wal jamaah ni, tak pening-pening. Kalau dia pening nak mempertikaikan ni, oi, letih tu. Mula mencari mulut apa? Mulut bumi kat mana? Ya, mulut langit kat mana? Perut bumi dah tahu dah dalam. Ya, berbagai badai. Kita akan mencari. Tak boleh dalam bab ini. Apa yang kita lihat, beriman. Habis cerita. Okey, kemudian Allah ceritakan. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ
وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Maka dia menjadikan 7 petala langit dalam 2 masa. 2 masa. Okay? Bumi 4 masa. Langit 2 masa. Oleh kerana itu datang satu teori yang dikatakan bahawa bumi ini pusat alam. Menarik ya. Saya bila tengok balik menarik. Walaupun ada perbahasan juga. Ala kulli hal, ianya menarik kenapa kejadian bumi didahulukan dalam ayat ini. Dan kenapa dikatakan pusat alam? Kerana dia dijadikan awalnya. Kemudian, bagaimana nak dikaitkan dengan pusat alam? Apabila umat Islam dimatikan oleh Allah, sewaktu dunia menjelang kiamat, datang angin sejuk, yang mana kita menghidunya, dan jika iman walaupun sebesar zarrah, kita akan dimatikan. Tinggal orang-orang kafir, sejahat-jahat makhluk di muka bumi, mereka yang mana Rasulullah akan dinampakkan bagaimana mereka ini datang dari Habasyah membawa penukul-penukul ya untuk merobohkan Kaabah. Okey, sekarang kita lihat pusat alam kat mana? Ya, pusat alam kat bumi. Okey, bumi ini ada pusat dia. Maka pusat itu yang dikaitkan dengan Ummul Qura, ya, ibu segala negeri. Maka di Mekah. Maka tang mana pusat alamnya? Di Mekah. Tang mana? Di Kaabah. Kenapa? Bila datang mereka ini, mereka meruntuhkan Kaabah. Pum dengan tukul penukul besi itu. Runtuh je Kaabah. Apa berlaku? Tak lama kemudian keluar api dari Eden, dari Yaman. Maka bermulalah hasyar, api itu bergerak membawa manusia menuju ke Syam. Ya, maka di situlah bermulanya peristiwa kiamat. Jadi seolah-olah mengisyaratkan bila Kaabah tu hancur, habis dah pusat alam itu hancur. Adalah teori yang mengatakan pusingan tawaf itu, bila manusia tawaf memberi efek pada alam semesta apa semua. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita lihat balik dalam ayat ni. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 hari dan mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kalimah Rabb, inilah Tuhan kita yang menjadikan 7 petala langit, dan dijadikan pada langit kedua ini bintang-bintang cemerlang, dan dia pelihara sebaik-baiknya. Ini adalah satu perkara yang menarik. Waktu kami mengikut program pakar fizik Malaysia dari UKM, dia ceritakan, ya, kita ni orang-orang di bumi ni hantar satelit ke langit. Ya, banyak kita je yang tak tahu. Ya, pasal kita sibuk dengan WhatsApp, langsung tak tahu. Dia hantar ke langit. Bila berada di langit, kita tahu kan, dalam tahap-tahap tu, satelit tu terhenti. Seperti mana bintang-bintang tu terhenti, dia terhenti, dia tak bergerak. Tetapi tiba-tiba kadang-kadang satelit tu dah melanting ke sana. Ya, melanting ke sana. Lalu dia katakan, kami buat research dalam bab ni. Kenapa begitu? Bintang start diciptakan sampai hari ni, sampai dekat kiamat nanti, masih lagi maintain tempat dia. Tak bergerak. Kalau kita kata bintang kejora yang emissus nyanyi itu kan, bintang kejora, kat situlah dia, tak ke mana-mana. Kalau bintang yang menghadapkan ke arah utara, itulah dia. Yang mengelilingi bintangnya arah utara tu, kejora itulah, ya, itulah dia sampai ke sudah, tak berubah. Yang bintang menunjuk arah kiblat, itulah dia, tak berubah. Tapi satelit boleh berubah. Kenapa? Di sana ada satu sistem yang Allah jadikan, tolak dan tarik. Bila dihantar satelit, dia tak ada sistem tu. Maka itu sebab dia sama ada tertolak atau ditarik ke arah mana-mana. Wallahualam. Ini dia kebesaran Allah. Apa dia kata? Kami melalui research yang kami buat, hanya kami boleh menjawab, itulah kebesaran Allah, kehebatan Allah.
Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, ini satu kebesaran yang bukan sebarangan. Oleh kerana tu orang-orang ahli sains yang betul-betul nak mencari Tuhan, mereka akan cuba membuat research mereka, dan akhirnya walaupun pada hakikat mereka cuba nak menentang agama Muhammad ini ataupun agama Islam, kesudahan mereka akan beriman. Ini orang yang pakar, bukan orang macam lolak kita ni. Ya, sampai Nabi Adam turun kat Gunung Jerai itu lolak belaka tu. Lepas tu mimpi Rasulullah kata, kita jumpa kat syurga ya bos. Tak ada, mengarut belaka. Ya. Ini orang yang berbicara, orang yang bertahap pakar. Nak tahu ahli sihir yang bersama Fir'aun menentang Nabi Musa, bukan calang-calang ahli sihir yang dikategorikan ahli sihir yang paling pakar pada ketika itu di Mesir. Orang yang pakar ni amat penting. Bila dia dapat petunjuk, dia terus beriman. Itu dia. Apabila Nabi Musa nasihat dulu sebelum melakukan pertembungan, ya, berkaitan dengan sihir mereka, Nabi Musa menasihatkan mereka dahulu. Sampai lepas tu mereka teragak-ragak. Ya. Lepas tu disebabkan Fir'aun, ya, tawarkan mereka jadi YB pula, jadi orang besar, maka disitulah mula. Mereka cuba juga. Dan akhirnya bila mereka melihat mukjizat Nabi Musa, lalu mereka kata, ini bukan sihir. Dia pun tahu dah. Ya, berarti sihir ialah kelentong kan? Sihir, kelentong. Kami ni kaki kelentong, tahulah. Tapi tiba-tiba macam ni, ini bukan kelentong ni, ini betul. Terus beriman. Dan iman mereka mantap, bukan sebarangan. Okey. Jadi kita lihat, oleh kerana ayat ni berkaitan dengan Allah samakan, Allah cantikkan, Allah cipta dalam bentuk-bentuk qadar yang ditetapkan. Saya suka cuba lihat di dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21. Okey, jumpa. Dari mana datang teori Big Bang? Tu dia. Kita belajar ni pula. Ustaz ni ahli astronomi ke apa? Saya dulu minat. Saya belajar sains juga, fizik, biologi, kimia. Ya, sebelum mengaji agama ni. Ya. Aliran sains waktu form 5. Jadi minatlah dalam bab-bab ni. Saya memang minat fizik dengan biologi. Okey. Baik. Ayat ini yang disebutkan dalam muka surat 324. Ayat yang ke-30. Cuma saya agak berhati-hati kerana sains kalau tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Tapi kalau bercanggah, Quran dan Sunnah itu yang paling tepat. Sains letak belakang. Okey, apa dia Allah berkatakan? Ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Subhanallah, bagi saya orang beriman, saya, ya Allah, saya beriman, tak nak bicara banyak pasal saya tahu bahawa ini kalam Allah, ini wahyu Allah, benar belaka. Okey, apa dia? Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Nampak? Menarik tak? Langit dan bumi dahulu satu dan padu. Tadi kita tengok Allah cerita dijadikan langit sebiji-sebiji. Itu pasal saya kata jangan bicara kejadian yang Allah cipta. Kita tak mampu untuk membicaranya. Ya, hanya beriman saja. Bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi Allah perincikan sedikit dalam bab ini. Dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Okey. Dalam ayat ni apabila disebutkan siapa yang bakal mentafsirkan, bukan kita. Tuan-tuan dan perempuan, bayangkan Rasulullah baca ayat ini di depan siapa?
para sahabat. Siapa sahabat tu? Ada yang hamba abdi, ada yang tanam pokok kurma, ada yang bertani, ada yang pengembala kambing, ada yang bijak pandai. Tetapi nampak tak manhaj ilmu yang Rasulullah ajar kepada mereka sehingga mereka boleh berfikir menjadi orang yang bijak. Abdullah ibn Mas'ud, seorang pengembala kambing, menjadi gubernur, menjadi ulama besar di Kufah. Bayangkan, asal pengembala kambing, yang mana sahabat gelak ketawa dengan kakinya yang kecil. Tapi ilmu yang Rasulullah bagi, tu pasal dahsyatnya, Rasulullah bagi ilmu tu mantap betul-betul. Semua menjadi mantap. Jadi mantap betul-betul. Itu yang dikatakan Rabbani. Ya, Rabbani itu diajarkan dia sikit-sikit sampai cara berfikir terus berubah walaupun dia pengembala kambing. Okey. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mentafsirkan ayat ini. Lebih pakar daripada saintis. Yang dimaksudkan asalnya adalah padu, ya, dia asalnya padu. Maka berlaku satu ledakan angin yang kuat. Itu yang dikatakan Big Bang tu. Tuh. Dia meledak begitu, boom, dia membesar dan bumi di tengah-tengah. Itu yang menarik dalam bab ini, yang dikaitkan dengan bumi pusat alam, dia membesar. Kalau teori Big Bang yang diletakkan oleh Stephen Hawking, dia letup di sini, boom, dia membesar kan. Dia begitu kedudukannya. Tetapi dalam ayat ini lain. Tuh, dia membesar. Macam kita, ya, cabut kelapa tu, tahu kelapa kan? Kita buang sabut dia, tinggal buah kelapa. Sabut tu dia membesar. Ini dia, ayat ini menceritakan bagaimana asalnya bumi dan langit itu padu, kemudian dipecahkan dengan satu kekuatan ledakan yang besar yang disebutkan dalam istilah English Big Bang, ya. Tetapi teori Big Bang tu dah berubah. Dia datang masuk binatang-binatang yang tu jadi, lepas tu sudahnya jadi gajah, jadi rimau, jadi sudahnya manusia jadi beruk. Beruk jadi manusia. Ya. Dia datang pula siapa nama, Charles Darwin pula buat perangai, ialah dah mak bapak dia beruk. Dia teorikan begitu. Na'udzubillah. Okey, jadi nampak tak tuan-tuan dan perempuan bagaimana penciptaan Allah dalam bab ini, ya, 50,000 tahun dia telah merancangkan kejadian langit dan bumi dengan begitu dahsyat sekali yang menyebabkan menjadi bahan research sampai sekarang mereka masih lagi tertanya. Beriman sahaja hilang pertanyaan. Dengan hanya satu, kamu beriman Allah boleh buat apa saja yang dikehendaki, maka insya-Allah dia akan terselamat. Kalau kita duduk terus juga, tak apa. Kita tidak pernah menghalangkan untuk buat kajian, bahkan dituntut. Tetapi pastikan iman kita bertambah, ya, iman kita tu betul menuju kepada Allah. Kemudian dalam ayat tu akhir dia mengatakan dijadikan sesuatu itu apa dia? Dari air. Inilah fungsi air. Ya, inilah fungsi air yang mana Allah telah mengisyaratkan selain daripada Adam, selain daripada malaikat, selain daripada jin, ya, mereka itu dijadikan bermula daripada air yang benda-benda hidup yang disebutkan binatang-binatang, pokok-pokok itu semua dijadikan dari air. Ya, selesai masalah. Okey. Baik. Jadi dalam ayat ini juga mengisyaratkan kita memerlukan air. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita baca bagaimana saintis barat naik ke atas langit, apa dia cari? Planet-planet yang ada apa? Ada air kan? Kenapa ada air? Senang, Masya Allah kan? Bila ada air, ada oksigen. Kan? Unsur dalam air, H2O. Kan? Hydrogen 2O, oksigen. Jadi, gabungan itu menunjukkan ada air, ada oksigen. Maka orang boleh hidup. Itu satu. Tapi tahukah kita, barat bila naik ke atas langit bukan itu je dia nak cari. Dia nak cari di mana pernah Nabi Adam duduk. Dia datanglah kan. Itu satu. Lagi apa dia nak cari yang kita dah terangkan? Di manakah Isa duduk? Kenapa? Mereka ingin membunuh Nabi Isa yang akan merubahkan cerita, landscape kehidupan kita, politik akhir zaman di dunia ini. Tuan-tuan dan perempuan, mereka Yahudi, mereka tidak akan biarkan para nabi hidup, yang mana nabi tak ngam dengan mereka. Apa Allah katakan? Di kalangan mereka ada yang dibunuh dan di kalangan mereka ada yang didustakan. Itulah perangai orang Yahudi.
Ya, jadi nauzubillah. Baik, jadi kita sebagai orang yang beriman ialah anak-anak kita belajar tak apa, tak menjadi masalah nak belajar sains ke apa untuk mencari kebenaran. Ya, bahkan kalau kita belajar, itulah dulu kita disekularkan, ya, belajar sains tidak dibelajarkan agama. Jadi bila kita tengok memang keajaiban dalam biologi pada tubuh badan kita ni memang ajaib. Ya. Tapi tidak dipenuhi dengan iman. Akhirnya menjadikan kita hanya sekadar sains sahaja. Sedangkan kalau kita menyaksikan apabila Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Hanya pada unta sahaja dah Allah kata pergi tengok, buat research. Dan pada diri kamu dalam ayat yang lain, pada diri kamu tengok bagaimana. Ya. Tapi siapa yang nak ambil pemahaman itu? Wallahu a'lam bissawab. Okey. Namun tuan-tuan dan perempuan, mungkin kita akan menyaksikan perbahasan demi perbahasan di kalangan para ulama berkaitan dengan bumi bulat ke bumi lepeh. Janganlah berselisih-sisih pandangan sangat dalam bab-bab yang begitu. Ya, pujilah Allah, kebesaran Allah. Lepas tu ada yang mengatakan bumi bukan pusat alam, matahari pusat alam. Tak apalah, itu masing-masing punya hal lah. Yang penting kita beriman itulah kejadian Allah yang maha hebat. Ya, yang begitu hebat, yang tidak ada tolok bandingnya. Hanya Tuhan yang bernama Allah saja yang mampu menciptanya. Jadi selanjutnya firman Allah, walladzi akhraja mar'a, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, yakni dari semua jenis tanaman, tumbuh-tumbuhan, faja'alahu ghusa'an ahwa, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Ibnu Abbas berkata, tanaman ini mengering dan berubah. Mujahid, Qatadah dan Ibnu Zaid mentafsirkan demikian. Okey, dalam ayat ini Allah sebutkan rumput-rumput. Kenapa ya? Dalam apabila kita lihat, cuba lihat ayat tadi, ya. Yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Okey. Dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, lalu dijadikan rumput-rumputan itu kering kehitam-hitaman. Okey. Ayat ini mengisyaratkan bahawa satu kejadian yang unik yang Allah jadikan, ya, pada kita ni rumput-rumputan tu tak menjadi masalah. Tapi di tanah Arab, di Mekah, rumput. Jumpa ke rumput? Ya, kita duduk kat sana, mana nak cari rumput? Sikit. Ya, ada tapi susah. Hanya binatang-binatang je yang dapat kesan, tu pun kambing. Oleh kerana tu orang-orang Arab dahulu bila dia mengembala kambing, dia bukan gembala di dalam Mekah tu, terpaksa keluar nak mencari rumput-rumput. Sebagai isyarat bahawa ianya merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Hukum rumput pun ada hukum dia yang disebutkan kalalah. Ya, rumput ada hukumnya tersendiri, pun tidak boleh dicabut sesuka hati. Tu dia, subhanallah. Islam pelihara, tuan-tuan dan perempuan, 3 perkara ni, di antaranya air, rumput dan apa satu lagi. Ya. Tak ingat dah. Okay. Tetapi benda ini adalah benda asas di atas bumi kita ini yang mesti ada pengurusannya. Macam kita kementerian dia tersendiri. Mesti ada. Kalau tidak akan berlaku perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupan. Apatah lagi di bumi Mekah ini, rumput-rumput tak ada. Orang menggembala kambing, tu dia nun jauh. Ya, zaman dahulu. Penggembala-penggembala kambing jauh. Sampai kadang-kadang 2-3 hari tak balik. Lepas tu baru balik. Dia macam kerja office lah. Kan? Kita kerja office sekarang. Atau kerja apa jugalah kerja. Ya. Kena hantar outstation tak boleh balik. Kan? Okey. Mereka ni sehingga kan mereka ini kadang-kadang tak mampu untuk solat berjemaah. Itu yang Rasulullah SAW mengatakan di kalangan, ya, yang mana Allah mengkagumi ataupun dengan maksudnya seorang penggembala lalu dia berdiri di puncak bukit. Tuan-tuan dan puan-puan, puncak bukit, kita kata kenapa berdiri di puncak bukit? Penggembala-penggembala di sana, di Mekah ke, di Pakistan ke, di bahagian utara, di bahagian tanah ni, mereka menggembala sampai ke atas bukit bakau. Di sana ada rumput. Saya mula tak berapa nak percaya.
Ya, sewaktu di Pakistan saya dibawa ke satu tempat atas Bukit Bakau. Tengok-tengok taik kambing, banyak taik kambing. La ilaha illallah. Kita naik separuh mati, kambing dah naik awal lagi. Ya, dah ada atas Bukit Bakau tu. Begitu juga waktu pergi Gua Hira. Ya, saya panjat Gua Hira. Waktu tu dalam usia berapa ya? 30-an ke awal 40-an. Tapi smart lagi. Smart pula. Kuat lagi lah. Kan? Pergi panjat, pergi pukul 9 lepas solat Isyak di Masjidil Haram, dibawa ke kaki Jabal Nur. Ya. Wah, waktu tu air berbagai air. Air dulu tak ada kencing manis lagi kan. Air Pepsi tak ada, 7 Up apa lagi. Ya, yang 100 plus air putih semua bawa, boy. Nak naik Jabal Nur, Rasulullah tak bawa macam kita bawa. Naik, itu pun Jabal Nur dah ada tangga. Ya, saya kira dekat 1000 lebih. Ya, tak ingat banyak. Naik, kami naik satu grup dalam 20 orang. Naik laki perempuan waktu tu. Jemaah nak naik juga. Dan tak orang lah. Ya, naik. Dah mula minum kan. Sampai pertengahan kita punya bekalan dah tinggal sikit. Sudah penat dah. Aduh, nasib baik malam. Tengok jam dah pukul 12. Daripada pukul 9 sampai pukul 12. Tak sampai lagi ke muncak. Naik lagi sikit. Sampai 3/4 lah lebih kurang. Jabal Nur tu. Dah saya tak boleh dah. Orang lain ada yang lepas, orang lain ada yang tinggal. Saya waktu tu seorang tengah duduk itu menung kejap. Nak naik ke tidak? Dah buat pilihan macam tu. Dah buat pilihan pasal dah tak larat. Ya. Tinggi macam boleh fikir macam mana Rasulullah panjat tiap-tiap hari pula tu. La ilaha illallah. Ya. Nak naik ke tidak? Dah main teka-teki macam tu aja. Ya. Dah azam tak naik dah kot. Ini jelah kan. Tiba-tiba waktu gelap tu tiba-tiba datang. Dia macam Rasulullah duduk tiba-tiba Jibril datang kan. Kita ingat Jibril ke? Tak. Tapi dia datang ikut tangga. Awak orang Malaysia ke? Seorang makcik tegur. Saya Malaysia. Berapa umur awak? Dia tanya, kenapa ni? Penat dah tak larat. Saya rasa nak turun. Berapa umur awak? Baru ingat, 40 kata. Saya 50 tau. Saya perempuan 50 dah sampai kat atas. Dah pergi naik. Boy. Ya, macam wahyu pula dia. Ya, alhamdulillah saya naik. Naik sampai betul nampak taik kambing kat atas tu. La ilaha illallah. Lepas tu naik turun sampai gua tu lah. Bila gua tu tengok orang tangkap gambar, ada pula lembaga dalam tu. Tapi tengah duduk. Lepas tu tanya, itu puak Indonesia duduk, dia kata berkat lah apa nak jadi macam Rasulullah duduk kat itu. Pula ada kan. Jadi itu di antara penyelewengan lah. Cuma nak ceritakan bahawa sampai ke muncak atas pun mereka mengembala kambing sebenarnya. Orang-orang dahulu. Tapi sekarang tak dah lah. Sekarang semua makanan diimport daripada luar apa semua dah, Masya Allah lah. Okey, jadi dalam ayat ini membicarakan tentang rumput-rumput yang berubah warna dan berubah bentuk dan berbagai-bagai. Ini merupakan kekuasaan Allah dan kehebatan Allah. Cuma membicarakan apabila lelaki-lelaki yang pergi naik ke atas bukit, penggembala yang naik ke atas bukit, lalu dia melaungkan azan. Dalam hadis menceritakan lelaki ini di kalangan lelaki yang Allah puji. Penggembala kambing. Allah puji kenapa? Dia berdiri di atas bukit itu lalu dia laungkan azan untuk melakukan solat. Dalam tu berapa hukum fiqh telah berlaku. Ya, bila walaupun kita seorang disunnahkan untuk azan. Ya, kalau kita seorang kalau kita berada di atas bukit pun disunnahkan untuk azan. Ya, walaupun kita solat seorang, kerana azan ini akan menjadi saksi kita di akhirat kelak. Tu dia. Dan Allah memuji lelaki ini dan dimasukkan ke dalam syurga. Abu Muaz gembala kambing boleh duduk atas bukit azan, boleh masuk syurga. Kita ni ya bukan gembala, atas motor tapi tak boleh juga solat. Ya, nauzubillah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan
ya, jangan kita pandang rendah terhadap orang-orang yang begini, walaupun dia penggembala kambing, pembuang sampah, penyuci sampah di jalan raya, mereka mempunyai kedudukan tertinggi di sisi Ar-Rahman. Jadi insya-Allah, ya, mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk dan hidayah dalam mencari keredaannya, dan kita lakukanlah yang terbaik untuk menjadikan hamba-hambanya yang terbaik dan mendapat syurga yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.